Hai, salam sejahtera. Saya Imar Razali dan welcome back ke Forex Beginner Course. Okey, sekarang kita akan cover up bahagian entry zone. Macam mana kita nak tengok dekat mana kita nak entry. Kan? Setengah orang dia main entry je mana-mana kan. Nampak je signal, signal awal trend ke, signal CDS ke, dia terus nak entry. Kan? Terus masuk je. Tengok buy, oh aku buy je lah dekat mana-mana. Tak boleh. Kita punya asas entry zone kita. Kita ada SEZ iaitu segment entry zone. Hari ni saya akan cover tentang segment entry zone. Okey. Sebagai contoh kalau kita tengok trend uptrend, downtrend kan. Dekat mana kita nak entry? Kan? Dah tengok dah semua benda ni, tapi dekat mana nak entry? Hari ni saya akan cover pasal benda tu. Okey. So, kita akan masuk ke dalam MT4. Okey, sekarang kita dah masuk ke dalam MT4. Alright. Sebelum kita nak belajar entry zone semua ni, kita kena tahu dulu cara untuk entry. Okey. Cara untuk entry, okey, untuk kita buat order ialah tekan new order. Okey, dalam chart ni nampak. Alright, tekan. Okey, dekat sini dia ada keluar order punya apa panggil? Terminal kot. Kan? Maksudnya dia adalah dia punya pop up ni, dia keluar ni, kan? Okey. Dekat sini kita ada volume, kita ada simbol kita, maksudnya kita punya pair, apa yang kita nak masuk. Macam sekarang AUD USD. Nampak tak? AUD USD. Okey, betul pastikan betul tau. Kejap lagi dia keluar pair lain. Kita nak entry lain yang masuk. Alright. So, sekarang ni ada volume. Volume ni kita punya size lot position, kan, berapa nak masuk. Alright. So kita ada sell, buy market dan juga buy market. Alright. So okay, kita kena tahu dulu asas entry ni. Okay, entry bermaksud ialah kita masuk posisi di mana price kita analisa dan jangka bergerak. Maksudnya kita analisa price tu nak bergerak ke mana dan kita entry mengikut apa yang kita analisa. Okay. Sebagai contoh kan, jika kita analisa dan jangka untuk ialah kita tengok dia punya price akan naik kan, kita pun melakukan buy. Alright, kalau kita tengok price nak naik, kita baca chart tu, kita analisa, kita tengok dia nak naik, kita buy market. Okay, buy market ni, okay, tekan tu je. Alright. Lepas tu kalau kita tengok, okay, kita nak lakukan sell. Kalau kita punya analisa kata okay, price ni akan turun downtrend, sell. Okay, kita tekan sell. Sell buy market. Alright. Okay, ni ada ditulis market execution. Okay, dekat sini market execution maksudnya instant order. Maksudnya on the spot you lakukan entry. Okay, entry sendirilah kan, on the spot. Maksudnya kalau nak sell sekarang juga tekan kan. Alright. Okay, lepas tu kita ada pending order. Alright, yang pending order ni dia ada jenis-jenis dia, type dia, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Okay, apa benda buy stop, sell stop, sell limit ni semua. Okay, buy limit, contoh saya bagi contoh dekat sini Okay, kalau dekat bawah price, contoh price dekat sini tau. Okay, ini adalah price dia. Okay, alright, kalau dekat bawah, kalau kita nak buy, dia akan panggil buy limit. Okay, bila kat bawah nampak ni tak? Nampak? Okay, ni dipanggil buy limit. Okay, kalau buy limit ni, kita masuk, contoh dekat bawah ni, kita nak masuk, dia jadi buy limit. Okay, dekat bawah, dia jadi buy limit. Tapi kalau dekat atas price, kalau kita nak buy, dia panggil buy stop. Nampak tak? Buy limit, buy stop. Okay, kalau buy limit ni maksudnya dia di bawah market. Okay, nampak? Dia di bawah. Kalau buy stop, dia di atas market. Ingat tu. Saya tulis. Yang mana yang mungkin tak ingat, saya nak tulis. Okay. Sekejap. Alright. Buy stop. Okay. Yang dekat bawah pula buy limit. Okay, nampak tak? Bila dekat atas, price dekat atas, and kita nak buy dekat atas ni, dia jadi buy stop. Tapi kalau kita nak buy dekat bawah price, dia jadi buy limit. Okay, sama juga dengan ni, nampak? Sell limit dan juga sell stop. Okay, contoh kita nak sell.
dia jadi sell stop kat bawah ni. Okay, nampak tak? Okay. Okay. Okay, dekat bawah dia jadi sell stop. Okay, saya tuliskan. Okay, sell stop. Okay, kalau kita nak sell dekat bawah current price, dia jadi sell stop. Tapi kalau kita nak sell di atas price, dia jadi sell limit. Nampak tak? Okay, saya tunjukkan juga. Kalau nak naik ke atas, dia akan jadi sell limit. Okay, senang cerita macam ni je lah. Ni nama je lain-lain, tapi dia sama saja. Maksudnya dia adalah pending order. Okay, alright. Dia maksud dia pending order. Maksud pending order, contoh price dari sini kan, dia turun sampai bawah ni, kata you letak buy limit. Okay, dia akan sampai sini, lepas tu dia akan buy sendiri untuk kita. Okay, lepas tu mungkin harga kita jangkakan, dia akan naik balik. Okay, lepas tu dah profit. Contoh macam tu. Okay, kalau kita sell kan, contoh dia sampai sini, pak. Okay, dia dah masuk order. Jadi dia sell. Macam tu lah, dia pending order. Ini okay, ini ada tulis at price kan. At price maksudnya kita tengok dekat sini, dekat tepi ni. Okay, price dia berapa? Contoh kejap saya keluarkan semua dulu. Kita tengok tadi. Okay, contoh saya nak buat pending order dekat price berapa. Okay, so saya letakkan harga dia berapa, 0.77330 lah. Okay, saya ambil dekat sini kan. So saya pun place saya punya buy limit. Saya pun place. Okay, nampak tak? Dia ngam-ngam masuk dekat situ. Maksudnya kalau price ni turun, kalau dia kena dengan pending order ni, saya pun dah buy secara automatic. Macam tu. Alright. Okay, contoh saya nak sell pula kan. Okay, pending order, katalah sell limit. Sebab saya nak sell dekat atas ni kan. Okay, kata saya nak sell dekat MA Purple. Okay, saya ada kerja kan, saya busy semua kan. Kata saya nak sell dekat sini. Okay, katalah dekat sini saya nak tengok berapa harga dia. Okay, katalah 7751. Okay, 77510. Okay, saya pun place. Nampak? Okay, sekarang dah tahu. Okay, kita kalau nak pending order macam mana kan. Kalau instant tu, instant je lah kan. Masuk ni, kita tekan je kan, kita nak buy ataupun kita nak sell. Alright. Okay, sekarang kita pergi pula macam mana kita nak entry. Okay, sekarang kita akan masuk kepada macam mana kita nak entry. Okay, so sekarang kita kena tahu trading plan entry yang asas. Okay, secara asasnya entry wujud apabila signal trend berlaku. Okay, apa maksud saya? Contoh dekat sini ada signal trend. Nampak tak? Dia melepasi resistance MA Purple dan juga middle band. Ataupun ayat full dia close price bull. Nampak tak? Ni bull, dia close price, dia dah close, melepasi MA Purple iaitu resistance dan juga middle band Bollinger Band. Itu ayat penuh dia lah. Okay, bila dia dah ada kriteria tu, dia dah siap. Okay, itu maksudnya adalah signal trend berlaku. Okay, basic entry kan. Basic entry bila kita dah nampak candlestick ni kan, candlestick bull close price melepasi resistance MA Purple dan juga the close price melepasi middle band untuk Bollinger Band. Alright. So kita punya entry, okay, apabila dia dah buat trend ni, kita punya entry ialah di MA berlawanan, di resistance, di support lah kan. Kalau dia dah break resistance, kita masuk di support. Kalau dia dah break support, kita akan masuk di resistance. Macam tu lah. Okay, alright. So sini kita akan entry di MA berlawanan, iaitu MA pink. Kita akan entry apabila dia masuk ni. Okay, kita ambil contoh lain juga. Yang ini kita ambil. Okay, nampak tak? Dia close price bull melepasi
MA purple iaitu resistant dan juga middle band. Okey. Okey, dia dah ada kriteria tu. Okey, sekarang ni kita akan entry di MA berlawanan iaitu di sini. Nampak tak? Dia retest. Pastikan candlestick tu retest dulu. Okey, nampak tak dia masuk dalam tu? Okey, baru kita entry. Macam tu. Kan? Bila dia dah retest ke bawah, baru kita entry. Jangan tunggu apa yang sikit-sikit pun. Kalau boleh yang mana yang baru tu tunggu je sampai dia dah retest. Okey. Tunggu je sampai dia dah retest. Itu adalah asas kepada entry zone iaitu MA purple dan juga MA pink. Di antara kedua MA itu adalah zone entry yang asas, ataupun SEZ1 lah. Okey. Okey, sekarang saya akan sebut pasal SEZ pula. Okey, apa benda itu SEZ? Okey. Dalam single time frame, dalam satu time frame ni, okey, kita ada 4 zone entry. Secara asasnya ada 4 layer lah kan untuk satu time frame. Kiranya untuk yang basic ni, okey, dalam single time frame ada 4 posisi maksima yang kita boleh gunakan. Okey. Ini adalah posisi yang maksimum kita boleh gunakan, iaitu 4 posisi sahaja. Okey, bila kita guna SEZ ni, kita kena ada money management. Perlu diaplikasikan. Okey, money management itu perlu. Okey. Jangan main masuk je kan. Tengok juga money management, tengok risk, tengoklah, semua kena tengoklah dulu kan. Jangan main masuk je. Okey. Always buy atau sell ataupun buka position tu kan. Bila buka position tu pada SEZ sahaja. Okey. Jangan pergi masuk tempat-tempat lain, jangan masuk tengah. So, kita ada 4 jenis SEZ. Okey, sekarang saya akan listkan SEZ yang pertama iaitu MA berlawanan. Yang tadi kita sebut tu, itu adalah SEZ pertama. Okey. Okey, boleh tengok dekat sini. Contoh saya ambil ni Okey, ini adalah apa tak? Ni dan juga yang ini. Okey. MA berlawanan. Okey. Jadi saya nak entry ni dua-dualah saya masuk. Tak, ya Allah. Kan aku dah sebut tadi, apabila close price bull melepasi kan kedua MA purple dan juga middle band, Bollinger Band. Bila dia dah close price, dia dah ada kriteria macam tu, maksudnya ianya adalah signal uptrend. Baru kita buy di MA berlawanan, iaitu MA pink. Dekat sini barulah kita boleh buy. Okay. SEZ1 iaitu MA berlawanan. Alright. Okay, itu MA berlawanan. Okay, mungkin saya tunjuk sikit yang ini dan juga yang ini. Okay. Alright. Okay. Yang kedua, okay, yang kedua pula itu SEZ2 iaitu middle band. So SEZ kedua iaitu SEZ kedua middle band. Okay, kita panggil middle band, right? SEZ kedua iaitu middle band. Contoh di time frame ni, okay, contoh dia bagi signal uptrend. Okay, lepas tu price tu yang sedang bergerak ni, contoh macam ni kan. Okay, contoh ni dah signal uptrend. Okay, dia dah bagi candlestick bull close price di kedua MA, di atas kedua MA purple iaitu MA resistant dan juga middle band. Okay, price tu pun dia turun ke bawah ni kan, daripada atas ni kan dia turun sampai bawah ni. Okay, sampai bawah ni middle band ni. Okay, ini adalah tempat yang kita boleh entry. Okay, ini adalah tempat yang kita boleh entry. Contoh kita nak entry sini, lepas tu kita nak entry SEZ kedua. Okay, boleh entry dekat situ. Okay. Kalau kata contoh macam ni kan, dah dekat-dekat kan, so kita boleh entry dekat situ. Itu SEZ kedua. Contoh contoh juga kalau price dekat bawah ni kan, contoh macam ni kan, dia turun sampai bawah ni, lepas tu kita pun nak sell. Okay, kita boleh sell sini, kita boleh sell di sini. Macam tu. Alright. Okay, so SEZ ketiga. Okay, dah clear SEZ2 middle band kan, boleh masuk. Okay,
SEZ ketiga iaitu luar BB. Luar BB. Alright. Ni tak nampak sangat luar BB dia tu. Okey, kita kecilkan sikit. Alright. Okey, SEZ ketiga iaitu luar BB. Okey, maksudnya contoh. Ni ada contoh ni. Nampak ni. Nampak tak? Dia dah keluar BB, kita boleh entry dekat situ. Itu adalah SEZ, salah satu SEZ. Okay, kita boleh entry bila dia dah keluar BB. Contoh yang macam ni, kan? Kita boleh entry. Okay, contoh macam ni. Nampak, kita boleh entry. So, contoh dekat sini lagi. Nampak tak? Kita boleh entry dekat situ. Okay. Dan sekarang kita pergi ke SEZ yang terakhir, iaitu SEZ 4, segment entry zone yang keempat. Okay, black line. Okay, mana black line ni? Tak nampak pun. Okay, saya belum letak lagi sebab saya nak ajar. Okay, alright. Sekarang ni trend. Kita tekan dekat indicator list. Kita tekan, tengok trend, cari moving average. Dah siap dah. Okay, so period dia 50. MA method dia exponential. Ingat exponential. Apply to close. Alright, tu je. Okay, lepas tu color dia kita ambil warna hitam. Okay, lepas tu tengoklah ketebalan masing-masing macam mana, nak tebal ke, nak nipis ke, kan, ikut mata sesuai masing-masing, kan. Janji nampak, jangan tak nampak. Okay, kita tekan OK. Ingat period 50, MA method exponential, apply to close, kan. Style dia black, lepas tu ketebalan ikut masing-masing. Alright, lepas tu tekan OK. Nampak? Ni ada satu garis hitam ni. Garis hitam ni iaitu black line. Kita panggil black line. Alright. Okay, black line ni adalah SEZ yang keempat. Okay, nampak ni dekat sini. Okay, saya tulis. Alamak, ini kena ke bawah sikit ni. Tak apalah. Ataupun sekejap, buat sini je lah. Sini. Nampak tak? Okay, nampak tak black line ni? So, kita dah ada 4 jenis SEZ. Okay, saya tulis dekat sini lah kot. Kita buat tajuk sikit. Segment entry zone. Alright. SEZ 1, MA berlawanan. SEZ 2, middle band. Dan SEZ 4 iaitu black line. Alright. So, sekarang korang dah tahu dah mana nak entry, dekat mana nak entry. Okay, tapi adakah kita kena nampak je entry? Boleh, tapi ikut SEZ. Okay, ikut SEZ, tengok trend semasa. Jangan lupa tu, jangan main balon je, terkena nanti bang, confirm. Okay, so buat yang terbaik. Alright, so ini adalah segment entry zone. Okay, sekarang korang dah tahu dah dekat mana nak entry. Tolonglah ingat, jangan main entry je dekat mana-mana. Saya dah pernah entry mana-mana. Jahanam bang, serius, jahanam. Jangan entry kat mana-mana. Entry apabila dia masuk SEZ saja. Dia masuk entry zone yang kita cover hari ni, kan, apa yang kita tengok hari ni. Itu saja yang korang masuk. Janganlah pergi masuk mana-mana. Tolonglah. Sebab korang akan buat mistake yang mungkin korang tak sedar. Ramai orang yang buat macam tu. So, cuba ikut dulu. Okay, dekat mana kita entry, kan. Contoh, macam tadi kita dah belajar tentang dekat mana nak entry semua. So, korang kalau tak mungkin tak ingat atau tak mahir lagi, tengok balik video ni. Okay, jangan lupa tengok balik video ni sampailah korang dapat apa yang nak disampaikan. Okay. Jangan lupa like, share dan juga subscribe video ni. Okay, subscribe Road to FTT channel. Dan juga komen dekat bawah apa yang korang nak tengok in future, ataupun feedback, ataupun nak show some appreciation. Alhamdulillah, kita orang memang happy kalau orang show appreciation. Alright, so thank you dan jumpa lagi. Salam hormat.